Hello Tech Squad, Jeffrey speaking here. Dalam unboxing video yang lalu, ada bosku yang tanya sama ada OS untuk phone ini ialah stok Android. Untuk info bosku, stok Android pada definisi saya ialah OS yang digunakan dalam Google Pixel dan Lenovo K12 Note sangat mirip dengannya. Ia tidak menggunakan ZUI ataupun Legion OS yang biasa kita jumpa pada peranti Lenovo. Sebelum itu, saya ingin memberitahu bosku bahawa phone ini dibeli dengan duit sendiri dan segala pendapat dalam video ini adalah datang dari saya dan tidak pernah diubah oleh pihak ketiga. Untuk info bosku, phone ini menggunakan Snapdragon 662 sama dengan Redmi 90 dan Poco M3 yang saya ulas sebelum ini. InsyaAllah nanti saya akan jelaskan model manakah yang lebih berbaloi untuk dibeli. Apabila saya uji fungsi multi-touch untuk phone ini, ia tidak mempunyai masalah jitter. Jadi bosku tidak perlu risau kalau pakai untuk gaming. Kecerahan skrin untuk Lenovo K12 Note ialah 356 lux, di mana kedudukannya berada di antara Redmi 90 dan Poco M3. Lenovo K12 Note tidak sokong video HDR di platform seperti YouTube. Selain itu, phone ini tidak sokong HDR di Netflix. Phone ini menggunakan IPS LCD. Jadi warna hitamnya tidak segelap paparan OLED. Viewing angle untuk phone ini sangat bagus, di mana image boleh dilihat dari pelbagai sudut pandangan. Selain itu, paparannya tidak mempunyai color shifting apabila dilihat dari sisi skrin. Resolusi paparan untuk phone ini ialah 720p. Pada pendapat saya, Lenovo kena pertimbangkan resolusi 1080p untuk terus bersaing dengan Redmi dan juga Poco. Refresh rate untuk paparan tidak tinggi iaitu 60Hz. Jadi pengalaman swiping, scrolling dan gaming bukanlah yang paling lancar. Dari segi Wi-Fi, phone ini sokong 802.11 ABGN-AC dan ia sokong 2.4 dan 5 GHz. Malangnya pembesar suara Lenovo K12 Note adalah jenis mono yang terletak di bahagian bawah frame. Kelantangan pembesar suaranya adalah lebih lemah berbanding dengan Redmi 90 dan Poco M3. Dan sekarang saya akan mainkan sampel audio dari phone ini. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Lenovo K12 Note masih mempunyai bicu audio. Jadi bosku tidak perlu risau masalah bunyi delay semasa main game. Selain itu, phone ini sokong penstreaman HD di Netflix. Storan yang digunakan adalah jenis eMMC 5.1. Tidak selaju Redmi 90 dan Poco M3 yang menggunakan UFS 2.1 dan 2.2. Dari segi sensor, ia tidak mempunyai magnetometer yang digunakan sebagai kompas. Di samping itu, ia tidak mempunyai barometer yang digunakan untuk menentukan ketinggian dari paras laut. Seterusnya ialah menentukan sistem navigasi phone ini, sama ada ia mempunyai single atau dual frequency. Dual frequency mempunyai bacaan posisi yang lebih tepat dan Lenovo K12 Note mempunyai dual frequency GNSS atau lebih dikenali sebagai Global Satellite Navigation Systems. Kamera belakangnya ada 3 lensa, iaitu lensa utama, depth dan macro.
Sekarang saya akan rekod video menggunakan lensa utama dan resolusi maksimum ialah 1080p. Kamera depannya ialah 8 megapiksel dengan aperture 2.2. Sekarang saya akan rekod video menggunakan kamera selfie dan resolusi maksimum ialah 1080p. Dalam PUBG Mobile, phone ini dapat sokong sehingga balance graphics dan medium frame rate. FPS ialah 25 frame per second apabila diukur dengan Gamebench Pro. Grafik sangat lancar dan tiada drop frame sepanjang saya main game tersebut. Kalau bosku nak frame rate yang lebih lancar iaitu 30 frame per second, boleh set ke smooth graphics dan high frame rate. Kalau dibandingkan dengan Redmi 90 dan Poco M3, prestasi PUBG Mobile mereka adalah sama. Satu kelebihan Lenovo K12 Note ialah gyro sensornya yang tidak lag. Suhu phone selepas gaming adalah sekitar 39.8 darjah Celsius. Ia adalah lebih sejuk berbanding dengan Redmi 90 dan Poco M3. Kadar penurunan bateri selepas gaming ialah 0.24% per minit, lebih makan bateri berbanding dengan Redmi 90 dan Poco M3. Jangkai bateri berdasarkan PC Markwork 2.0 ialah 8 jam 41 minit. Jauh lebih rendah berbanding dengan Redmi 90 dan Poco M3. Charger yang dibekalkan mempunyai output maksimum sebesar 20 watt dan ia sokong 3 jenis charging protokol. Kadar pengecasannya ialah 0.64% per minit dan ia mengambil masa sekitar 2 jam 13 minit untuk cas dari 15% sehingga penuh. Jadi Lenovo K12 Note atau Redmi 90 atau Poco M3 lebih berbaloi untuk dibeli. Secara peribadi ada 4 benda yang saya suka tentang Lenovo K12 Note. Yang pertama ialah pengalaman stok Android. Yang kedua ialah mempunyai dual frequency GNSS. Yang ketiga ialah tidak mempunyai gyro lag semasa main PUBG Mobile. Dan akhir sekali rakaman video yang lebih stabil disebabkan stabilization. Kalau bosku tidak mementingkan keempat-empat perkara di atas, saya lebih rekomen untuk ambil Redmi 90 atau Poco M3. Jadi itulah video untuk hari ini. Kalau bosku ada sebarang cadangan untuk ulasan smartphone seterusnya, sila komen di bawah and I'll see you guys in the next video. Ciao!